بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang berbahagia, pada hari Rabu ini, untuk kita terus melangsungkan, untuk kita meneruskan pengajian kita daripada halaman 228 pada hari ini, menyambung kisah Nabi Hud yang berada dalam surah Hud, surah ke-11 pada juzuk yang ke-12, untuk sama-sama kita memahami, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terus kita ingin bersama Al-Quran sepanjang hayat kita. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya. Kita nak meneruskan hari ini sambungan kisah Nabi Nuh alaihi salam, dan sudah tentunya kita nak mulakan dengan doa kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita berdoa pada Allah SWT, minta Allah berikan kepada kita, tambahkan ilmu, kerana ilmu bukan sekadar tahu apa yang ada sekarang, tetapi ada kaitan dengan penghujung nanti. Dan bila Allah memberikan kita ilmu, maka kita akan berdoa sesuatu yang kita dibekalkan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan mendalami pada halaman 228, apakah sinopsis, ringkasan untuk tuan-tuan kongsikan, share di Facebook sekarang ini. Bagi tuan-tuan yang berada di depan Facebook, yang di depan kaca TV, teruskan ya membuka halaman 228 ringkasan pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-54 kita akan melihat kepada sambungan kisah Nabi Hud alaihi salam, iaitu berkaitan dengan hujah-hujah yang diberikan oleh kaumnya, dan bagaimana Nabi Hud ini diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga adalah pelajaran untuk kita bagaimana kita berhadapan dengan individu yang mungkin tidak beriman, tidak mahu mengambil berat kepada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan berlanjut sehingga ayat yang ke-60, dan kita akan masuk pada kisah baru, kisah Nabi Saleh. Ya, Nabi Saleh ataupun kisah Nabi Saleh pada ayat 61 dan 62. Mari sama-sama kita mulakan dengan ayat 54 hingga 59 bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Kita cukup bertuah pada hari ini dapat kita meneruskan nikmat kita bersama dengan kalamullah Al-Quranul Karim. Terus sama-sama kita war-warkan, kita sebarkan, mudah-mudahan bertambah umat untuk sama-sama belajar ilmu Al-Quran. InsyaAllah pada hari ini nak sambung lagi kisah Nabi Hud dan masuk pula kisah Nabi Saleh. Banyak betul kisah-kisah para Nabi yang kita nak ambil teladan dan pengajaran yang sangat penting, kerana semua ini adalah kisah-kisah daripada pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang dimuatkan dalam Al-Quranul Karim. Jom sama-sama kita baca dengan alunan jiharkah daripada ayat 54 hingga 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 54 hingga ayat yang ke-59 bersama Ustaz Tirmizi. Terima kasih Ustaz ya. Kita menyambung kepada kisah Nabi Hud alaihi salam apabila kata mereka pada ayat semalam ayat 53 ya Hud pada ayat 53 iaitu engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami dan kami tidak akan meninggalkan sembahan kami kerana seruanmu dan kami tidak akan mempercayaimu. Ini yang kita belajar semalam dan disambung pada hari ini kami hanya mengatakan bahawa sebahagian sembahan kami telah mendatangkan penyakit gila kepadamu. Innaqul illa taraka ba'du alihatina bisu. Apakah yang disampaikan oleh kaum Nabi Hud ini? Mereka bercakap Ustaz ya bahawa sebenarnya illa tarak iaitu sebenarnya engkau ni dah macam tak siuman kot. Ya. Sebenarnya i'tara ini daripada perkataan aru, maksudnya orang yang tidak berpakaian. Kerana apa? Dia dah jadi tak siuman, jadi dia halusinasi, tak ada malu dah. Ya. Jadi ini sebagai satu tuduhan ataupun kutukan daripada kaum Nabi Hud ini kepada mereka. Pasal apa? Ba'du alihatina bisu, kerana sebahagian daripada Tuhan kami ini memberikan keburukan kepada kamu kerana kamu ini sudah buat buruk dengan Tuhan kami. Dia cakap begitu. Pasal kamu sudah mengutuk Tuhan kami, kamu ni sudah suruh kami ni tidak menyembah pada Tuhan kami, maka Tuhan kami sudah beri kepada kamu ya, sudah menimpakan pada kamu
ihtarak, iaitu menyebabkan kamu ini jadi tidak siuman. Zaman sekarang Ustaz ni ada orang kata kalau katakan tegur kepada orang yang menyembah kubur ke menyembah keris ke, nanti dia kata nanti kau kena nanti kan masuk angin lah, masuk nanti kena dikawal oleh jin pasal kerana ada penunggu daripada kubur ataupun penunggu daripada keris yang dah masuk ke dalam diri kamu. Ini perkataan-perkataan yang telah muncul seawal kaum Nabi Hud dan ianya berterusan sampai sekarang, kecuali tuan-tuan bila kita tahu bahawa sebenarnya jawapannya apa. Jawapannya qala inni, kata Nabi Hud, sesungguhnya aku ini ushhidullah wa ashhadu washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah saja. Aku hanya beriman kepada Allah sahaja. Sebagaimana tuan-tuan kita baca asyhadu alla ilaha illallah, saya hanya mengaku bahawa Tuhan saja yang berkuasa, yang boleh kawal diri saya, yang boleh menyebabkan saya sakit, sihat apa sebagainya, Tuhan. Tak adanya tuhan-tuhan lain boleh masuk menyusup dalam tubuh saya, kata jin sana apa sebagainya. No. Saya hanya beriman, bersyahadah pada Allah, washhadu, dan saksikanlah bahawa aku berlepas diri daripada apa yang kamu sekutukan. Bari, aku ini adalah berlepas diri, aku tak ada kaitan dengan segala tuhan-tuhan, kata jin lah, kata kubur lah, kata keris apa sebagainya. No way. Ini adalah perkataan Nabi Hud untuk kita juga belajar bersama bahawa dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita amat jelas yang berkuasa hanyalah Allah, min dunih, dengan yang lain. Sebab itu lakukanlah semua tipu dayamu terhadapku dan jangan kamu bertangguh lagi. Sambungan lagi, Nabi Hud menyatakan, aku tidak beriman kepada apa-apa, bari, aku berlepas diri, tak ada kaitan langsung sedikit pun, aku tak tercabar. Fakiduni, dengan keimanan, dengan takwa yang tinggi oleh Nabi Hud alaihi salam, kata beliau fakiduni. Apa maksud fakidu ni? Sila buat komplot. Silalah. Kalau zaman Nabi Nuh tu, dia kata sila kumpulkan semua orang, sila komplot nak jatuhkan saya, jami'a semuanya, thumma la tunzirun, jangan tunggu-tunggu lagi. Jangan tunggu-tunggu. Buat sekarang. Ini kira Nabi Hud ni memang berani betul Ustaz. Masya-Allah. Berani betul. Pasal apa? Pasal dia tahu bahawa Allah sahaja, dan ekstrim sekali ialah dirancang untuk bunuh, tapi kalau bunuh akhirnya akan diberikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas dasar kebenaran. Inilah yang kita ingin ambil perjuangan ini tuan-tuan, dalam hidup kita ini, kita kuatkan keimanan dan kita ingin perjuangkan kebenaran. Dan kalau ada orang yang kata kalau kamu ni banyak komplain sangat, nanti kamu kena nanti, jaga-jaga, lebih-lebih sangat nanti kena. Sebenarnya Nabi Hud dan juga orang-orang beriman termasuk keluarga Nabi Hud ini sendiri diancam, tetapi kita yakin bahawa dengan keimanan maka Allah selamatkan. Itu yang akan kita belajar sebentar lagi. Kata Nabi Hud pada ayat 56, inni tawakkaltu 'ala Allah, aku ini bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rabbi wa rabbakum wa rabbikum, Tuhanku dan juga Tuhan kamu. Jadi Nabi Hud dalam berhujah ini Ustaz ni masih lagi nak menyampaikan tauhid. Bukannya dia sekadar emosi nak melawan ataupun pasal kau menyakitkan hati aku pun boleh buat apa, bukan. Tetapi sebenarnya Nabi Hud masih lagi nak menyampaikan message untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Tidak ada mana-mana makhluk illa huwa akhidun binasiyatiha, itu maksudnya ubun-ubunnya itu dipegang. Maksudnya kita semua tuan-tuan, termasuk segala makhluk yang ada, binatang sebagainya, ini dikawal oleh siapa? Dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi Hud sampaikan kepada kaumnya agar kita tahu, kita tahu bahawa sekarang ini pada zaman pandemik ini, paru-paru kita pun kita tak dapat kawal Ustaz, maksudnya bila katakan Allah nak beri, Allah boleh beri, kalau Allah nak jaga, Allah boleh jaga. Pakai mask, ini usaha kita, tetapi itu tidak memastikan 100% mudarat itu terhindar kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Hud menyatakan ini, inna rabbi ala siratim mustaqim. Menarik ayat ini, sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Tuhanku di atas jalan yang lurus. Apa poinnya? Poinnya kita selalu minta dalam surah Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yang confirm berada di atas jalan lurus Allah, Rabbi, Tuhanku. Jadi
kalau saya nak berada di atas jalan yang lurus, saya kenalah berusaha ke arah jalan yang lurus, baru saya bersama dengan Tuhan. Pasal Tuhan memang confirm di atas jalan yang lurus, panduannya daripada wahyu, dan saya kena berusaha. Tuhan dah kawal saya, berkuasa atas saya. Buat apa saya nak pergi cari jalan lain? Pergi cari keris ke, cari kubur, cari wali untuk dia saya puja dia, ya. Perkara-perkara tersebut sebenarnya adalah bertentangan dengan amalan bahawa sebenarnya Allah yang berkuasa, ya. Dan ada yang kata saya minta saya menyembah kepada beberapa tempat ini kerana nak bagi lebih tenang, kan. Sebenarnya Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim atau surah Baqarah ada cerita tentang tenangnya ini adalah dengan kita bersama Allah, mengingati Allah, minta Allah tunjukkan, bukannya dengan kita bergantung kepada manusia. Ini perkara-perkara penting terutama pada zaman pandemik ini, tuan-tuan. Kita perlukan kekuatan ini agar apa? Agar ketika berhadapan dengan cabaran-cabaran yang ada, tidak tergoyah keimanan kita, dan ini yang kita ingin bekalkan, ingin kita bawa bekalan sampai ke akhirat nanti. Kata seterusnya pada ayat 57, fa in tawallau. Ini kesan kalau ada orang yang degil, ya. Fa in tawallau, jika kamu berpaling, faqad ablautukum, aku telah sampaikan, ma ursiltu bihi ilaikum, ya. Pada ayat 57, jika kamu berpaling, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu segala tugasku sebagai rasul kepadamu, dan Tuhanku akan menggantikanmu dengan kaum yang lain, sedangkan kamu sedikit pun tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara setiap sesuatu. Nak ceritanya ialah kalau seseorang itu tidak beriman, sebenarnya Allah tidak terkesan. Yang terkesan siapa, tuan-tuan? Yang terkesan adalah diri manusia itu sendiri, ya. Kerana apa? Kerana kitalah yang memerlukan Tuhan, Tuhan tidak memerlukan kepada kita. Dan ini disambung, apakah janji Allah kepada Nabi Hud, kepada orang beriman, kepada kita zaman ini. Kita baca ayat 58 sekali lagi untuk menenteramkan, menguatkan jati diri kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 58 sama Ustaz. Ayat 58. Jom sama-sama kita baca ayat 58 bagi mengetahui lagi apakah rahsianya di sebalik tentang kisah Nabi Allah Hud alaihi salam. Sama-sama kita pegang dan mengambil pengajaran dalam kehidupan kita bagi membina jati diri insan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walamma jaa amruna najjayna hudan wallazina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min 'adzabin ghalidh. Sadaqallahu. Dan apabila sudah ditentukan ketentuanku, maka kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya ketika datangnya azab kami menyelamatkan mereka di akhirat daripada azab yang pedih. Ya, mungkin tuan-tuan yang ada al-Quran, mungkin ada setengah Quran diterjemahkan dan dengan rahmat kami, ustaz, ya. Tapi sebenarnya walamma jaa amruna ini lebih tepatnya apabila sudah sampai ketentuan kami, ya. Ketentuan kami itu apa? Maksudnya ialah Allah bagi peluang kepada orang yang buat baik, pada orang yang buat tak baik untuk bertaubat pada Allah SWT. Itu adalah urusan Allah, dan pada waktu tertentu bila sudah diberi peluang yang cukup, maka apa yang berlaku? Orang baik akan dapat manfaat baik, orang yang tak baik akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kata pada orang beriman, najaina, bila sampai ketentuan Allah, maksudnya Allah dah bagi masa kepada orang yang baik tak baik, najaina huda, Allah selamatkan, kami selamatkan Nabi Hud dan juga orang beriman bersamanya, birahmah, ya, birahmatin minna, dengan rahmat daripada kami. Nak menceritakan bahawa sebenarnya Allah akan selamatkan orang beriman dan kami akan selamatkan mereka daripada azab yang sengsara, iaitu bila sampai di akhirat nanti. Jadi ada dua perkara, selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Ini yang Allah janjikan kepada siapa? Nabi Hud dan orang beriman bersama dengannya.
Dan kalau kita beriman kepada Nabi Hud, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini adalah bersama dengan Nabi Muhammad, Allah akan selamatkan birahmah, ya, dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya ustaz, ya, amalan kita tidak cukup sebenarnya. Betul. Kita ini dapat selamat di dunia sampai di akhirat ini dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penting rahmat. Pasal amalan kita tuan-tuan, baca Quran ini kalau banding dengan zaman Nabi itu, ya, jauh kita ni, kan. Tetapi dengan rahmat Allah lah harapnya kita baca sedikit-sedikit, kita faham, kita cuba amalkan. Allah janjikan dengan rahmat daripada kami, daripada Allah SWT, Allah akan selamatkan kita di dunia dan juga selamat daripada azabin ghalil, azab yang amat berat, amat berat. Kita sudah lockdown sekarang ini pun dah rasa berat, apatah lagi kalau kena lockdown di dalam neraka Allah, itu amat berat. Tetapi Allah janjikan jika kita betul-betul bina iman, dan ini membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Sama-sama kita perhatikan, iaitu perkataan ara ataupun arawa yang hanya berulang 3 kali sahaja di dalam al-Quran. Maksudnya ialah ditimpa ataupun mengena, ya, ditimpa dengan suatu mara bahaya, ya, ataupun telah di apa istilahnya ustaz, ya, di kalau jin masuk dalam diri itu telah dirasuk, ya, itu adalah maksud ara ini tadi. Jadi perkataan ini adalah tuduhan yang diberikan oleh orang-orang kaum Hud, kerana mereka merasakan Nabi Hud ini sudah mencabar Tuhan mereka. Tapi kita kena ingat, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan tidak ada sesiapa yang boleh mendatangkan mudarat kecuali apabila kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah pelajaran untuk kita kuatkan keimanan berdasarkan pada perjuangan Nabi Hud. Moga-moga kita jugalah satu kaum beriman bersama Nabi Hud suatu hari nanti, insya-Allah. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham aman, insya-Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang sentiasa memperbaiki amal, orang-orang yang sentiasa memperbanyakkan amalan solehnya. Mudah-mudahan apa yang Ustaz Fazrul sebut tadi, kita banyakkan melakukan perkara-perkara yang boleh menjemput akan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita nak mengharapkan diri kita tak mampu, kerana amalan kita banyaknya yang satu sedikit, lepas tu kurangnya dari sudut kualiti, khusyuk dan sebagainya. Maka antara kita nak perkara nak menjemputkan rahmat Allah ialah Al-Quranul Karim. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dibacakan Al-Quran maka kita kena diam, dengar betul-betul, belajar Al-Quran, kerana la'allakum turhamun, kita akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Taala, pada hari ini kita nak menyambung bahagian-bahagian terakhir, kesimpulan berkenaan dengan lam qamariyah ataupun al-lam qamariyah ataupun al-lam asy-syamsiyah. Maka hari ini kita himpunkan kedua-duanya biar kita nampak perbezaan antaranya praktikal contoh lam qamariyah dan juga lam syamsiyah. Kita ambil lam qamariyah dahulu, yang berada dalam sekitar surah Hud, iaitu ayat yang ke-20. Yudha'afu lahumul 'adzab ulaika ashabul jannah
la'natan wa yawmal qiyamah. Kalau kita perhatikan pada lam al-azab, al-jannah, al-qiyamah, lam itu dibaca dengan lam qamariyah itu dibaca dengan izhar. Kenapa? Kerana bertemu dengan huruf ain, bertemu dengan 14 salah daripada satu daripada huruf qamariyah. Kenapa kena baca dengan izhar? Ialah kerana huruf-huruf qamariyah 14 tu ia adalah jauh makhrajnya, jauh daripada lam mati tadi. Tengok pertama al-azab, ain dekat mana? Dekat halqum. Lam dekat hujung lidah. Maka jauh. Sebab itulah kita dibaca dengan izhar. Juga kalimah huruf jim dan juga huruf qaf al-qiyamah. Itu lam qamariyah. Kemudian kita lihat contoh lam syamsiyah pula. Iaitu in kuntum sadiqin, as-sadiqin, wa farat tan-nur, at-tan-nur, ad-dunya, wa utbi'u fi hadhihi dunya. Kenapa kita dibaca huruf itu tersebut dengan huruf dibaca dengan idgham? Mana lam mati itu dimasukkan dalam sad, at-tanur dimasukkan dalam ta, ad-dunya lam itu dimasuk dalam dun, da. Kerana ialah kerana hampirnya makhraj tempat keluar di antara lam ta'rif atau lam syamsiah itu dengan huruf yang berjumpa. Kalau sad dekat dengan lam, ta dengan lam pun dekat hujung-hujung lidah, ta dengan lam dengan dal juga dekat, ad-dunya. Maka itu sebab kalau orang tanya sebab apa kena baca dengan idgham pada lam syamsiah, kerana huruf-huruf lam syamsiah itu dekat makhraj dengan lam. Bahkan ada satu huruf tu bukan lagi dekat, sama terus, lam mati bertemu dengan lam juga, bukan mutaqarriban lagi, mutamathilan, sama huruf terus. Jadi macam contoh al-lail, lam mati jumpa dengan lam juga. Nak baca macam mana? Jadi dibaca dengan idgham. Lam itu dimasukkan ke dalam huruf. Dan tandanya juga kalau huruf yang idgham diletakkan tanda tasydid di atas huruf-huruf 14 huruf lam syamsiah itu. Adapun lam qamariyah tidak diletakkan tasydid, bahkan diletakkan mati di atas lam ta'rif tersebut, menandakan jelas matinya dan disebut tentang kematiannya. Wallahu a'lam. Dengan jelasnya tu ya. Baik. Alhamdulillah kita sudah pun belajar tentang lam syamsiah dan juga lam qamariyah ya, lam matahari dan lam bulan ya. Jelas dengan dimatikan. Baik. Alhamdulillah kita ingin meneruskan ya kepada pelajaran kita ataupun kisah Nabi Hud ya. Kaum Nabi Hud itu iaitu Ad, dan kita akan melihat di hujung ini pada ayat 59 kita dah baca, dan kemudian kita akan baca sehingga ayat 60 itu adalah kisah Nabi Hud, dan kita akan terus daripada ayat 60 hingga ayat 62 ini sambungannya kisah Nabi Saleh. Kita kena ingat bahawa kaum Ad ini ustaz ya, Ad ini sebenarnya dia adalah nama salah seorang pemimpin pada zaman Nabi Hud itu. Ya, jadi dia ni amat hebat sangat ya, jadi orang kagum sangat kepada pemimpin ini sampai orang namakan dia sebagai pengikut Ad. Ya, nanti kita akan tengok bagaimana rupanya Allah memberi laknat kepada Ad ini. Pasal orang naikkan sangat Ad ni sebenarnya asalnya nama pemimpin yang hebat tu, tapi Allah potong. Pasal apa? Jangan sampai dikaitkan dengan nama seseorang yang hebat, rupa-rupanya itu menjadi asas kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita baca ayat 60 ya. Kalau ayat 59 tu watilkal Ad, itulah kisah Ad, jahadu biayati rabbihim, iaitu mereka itu jahadu ya, bukan jahadu ustaz ya. Kalau jihad itu ha simpul. Betul. Tapi ini ha pedas. Ha pedas lain. Kalau ha pedas ini, kalau ada seorang guru ni mengajar, dia kata kalau jihad ini datang daripada ha ni huruf apa ustaz? Jufiah ya, huruf daripada huruf yang berada di pangkal kan. Tapi kalau ha daripada atas ini, jadi orang yang berjihad dia datang daripada jiwa dia. Tetapi kalau jahadu ini sekadar dia nak berhujah ataupun sekadar nak melawan sahaja, engkar, itu maksud jahadu, berhujah untuk engkar pada ayat-ayat Tuhan mereka. Wa asau rusulahu. Kisah yang kita baru belajar adalah kisah Nabi Hud, satu rasul. Tapi di sini diletakkan wa asau rusulahu. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, rusulahu ini adalah jamak, kata banyak.
mana nama rasul-rasulnya? Sebenarnya bila seorang menderhaka kepada satu rasul, itu maksudnya menderhaka kepada semua rasul. Kalau derhaka pada Nabi Muhammad, maksudnya derhaka kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Derhaka pada Nabi Hud, sebenarnya derhaka kepada Nabi Muhammad walaupun tak berjumpa lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya mengapa kita kena mengamalkan sunnah Nabi, memperjuangkan tauhid, kerana ini adalah perjuangan rasul-rasul sebelum ini. Dan kata Allah dalam ayat 59 ini, wattaba'u amra kulli jabbarin anid. Mereka ini mengikut kepada perintah daripada pemimpin yang suka menekan dan juga menganiaya orang lain. Jadi ini bukan kaedah orang beriman. Maka apa kesannya? Ayat 60 kita teruskan sehingga ayat 62. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kita nak teruskan bahagian kedua surat yang ke-228 ini, iaitu pada ayat yang ke-60 hingga ayat 62. Jom sama-sama kita baca dengan alunan Taranum Nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawmal qiyamah ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, itulah 3 ayat di hujung halaman 228, iaitu pada ayat 60 ini memberi kesimpulan. Allah memberikan kesimpulan tentang status kaum Ad ini sendiri. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yaumal qiyamah, iaitu dan mereka selalu ditimpa laknat di dunia serta di hari kiamat. Mendapat apa? Mendapat laknat disebabkan oleh apa? Ala inna 'adan kafaru rabbahum. Sesungguhnya Ad itu kufur kepada Tuhannya. Jadi kalau kita melihat perkara ini, Allah menempelak kepada Ad, pemimpin itu sendiri, tetapi juga kepada kaum Ad. Mereka itu adalah mereka yang amat kagum kepada Ad sebagai pemimpin, padahal sebenarnya Ad ini sama ada sebagai seorang pemimpin dan juga sebagai satu kaum yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada Tuhan mereka. Ala bu'dal li'adi qaudin qaumi Hud. Maksudnya ini memang jauh betul ni. Ya, kaum Ad ini jauh betul daripada rahmat, daripada
kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia istilah orang cakap kalau kat Terengganu macam Ustaz, sesak barak macam tu. Kan? Jauh betul lah. Jauh betul. Dhalalin mubin. Dhalalin mubin. Ya, jadi ini adalah istilah yang diberikan kepada li'ad. Satu, pada pemimpin yang mereka kagum tersebut, ya, pasal dia ni amat menekan, menzalimi, ya, istilahnya jabbarin anid. Anid ini maksudnya ialah sebagai satu yang memang kejam, ya, yang memang tidak berhati perut, ya, dan dalam masa yang sama ia juga diberitahu laknat ini kepada kaum yang mengikut kepada pemimpin. Pelajaran untuk kita ialah kalau kita ada pemimpin yang membuat polisi yang menekan kepada rakyat, ketua yang membuat polisi menekan kepada organisasi, pemimpin yang menyebabkan lebih banyak keburukan berlaku, jangan ikut. Kerana apa? Pemimpin itu confirm sudah dilaknat, tetapi juga siapa yang ikut itu juga dilaknat. Malah Allah kata ala bu'dal li'adin qaumi hud, iaitu ia adalah amat jauh daripada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bawa kepada kisah seterusnya, kisah Thamud, ya, iaitu siapakah yang menyeru mereka ini kepada kebenaran? Nabi Saleh. Qala, kata Nabi Saleh pada ayat 61, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku beribadahlah, hambakanlah dirimu kepada Allah, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada kecuali dia, ya, sebagai sembahan ataupun tempat kita mengabdikan diri kepada dia. Malakum ini menjelaskan apa? Perkataan ma, kerana mereka sudah pun membuatkan tuhan-tuhan lain. Maka dihujahkan oleh Nabi Saleh bahawa malakum, ya, tidak ada sebenarnya ilahin ghairuh selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang maha berkuasa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lebih lagi sayang kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lagi segala asmaullahul husna yang kita ada, yang kita tuan-tuan faham, sebenarnya itu boleh menjelaskan istilah ilah yang ada pada ayat 61. Huwa ansha'akum, Nabi Hud menjelaskan dialah yang menghidupkan daripada kamu daripada tak ada apa-apa, ya, di bumi ini, wasta'marakum, iaitu memberi kamu panjang umur dan juga boleh kamu berkurun-kurun, ya, maksudnya kamu ini ada berkurun-kurun ataupun generasi demi generasi berada di kawasan kaum Thamud ini sendiri. Fastaghfiru, maka apakah yang diseru oleh Nabi Saleh? Minta ampun, kemudian bertaubat kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku adalah amat dekat, adalah amat-amat mengkabulkan ataupun memperkenankan. Jadi ini adalah seruan daripada Nabi Hud, Ustaz, ya, ataupun Nabi Saleh. Nabi Nuh dah seru, kalau istighfar, taubat, Allah akan beri yursilis sama alaikum midrara, daripada langit ini hujan terbaik mencurah-curah. Allah. Ya. Nabi Hud juga menyatakan sila istighfar rabbakum, ya, istighfar dan juga taubat pada ayat 52, nanti Allah akan hantar balasan, ya. Jadi kalau kita tengok kepada ayat yang ke-61 ini, iaitu Allah akan memberikan Allah menjadi qarib dan Allah mujib, ya, qarib dan juga mujib, iaitu apa? Allah akan jadi amat dekat, dan bila dekat dengan mereka, sudah tentunya ini menyebabkan banyak lagi kasih sayang Allah kepada kaum ini, dan apa sahaja yang dikehendaki Allah akan jawab. Ini pelajaran untuk siapa juga? Untuk kita. Maksudnya bila Allah dah bagi kita daripada tak ada kepada ada, kemudian Allah bagi kita panjang umur, tuan-tuan, masih lagi boleh ikuti My Quran Time pada hari ini, masih lagi boleh hidup, menghela nafas yang ada ketika ada orang yang sudah dipanggil oleh Allah SWT, maka kita kena banyak istighfar dan banyak bertaubat kepada Allah SWT. Kerana makin panjang umur kita, pasti banyak kesilapan. Maka kita kena minta ampun dan juga taubat kepada Allah, taubat pada perkara dosa besar yang kita buat, kerana ini akan menyebabkan kita makin hampir dengan Allah. Allah memang hampir dengan kita, dan Allah mengkabulkan apa yang kita inginkan. Jadi kalau katakan zaman sekarang ni kita ada keinginan apa-apa, Ustaz, ya, sebelum nak doa itu banyakkan istighfar. Allah. Ya, itu formulanya. Pasal kadang-kadang ada orang yang dia kalau nak dia minta terus, lepas tu kalau tak jawab dia kata apalah Allah ni tak jawab. Rupa-rupanya dia tidak mengikut pada adab yang ada sebagaimana ayat 61. Dan ya, jelas Ustaz. Ya. Banyak bila Ustaz sebut tentang istighfar tadi kan. Ya. Nabi Nuh, kalau kita doa kita terus direct berdoa. Tapi bila istighfar, banyak bila kesan daripada istighfar itu sendiri, dapat sesuatu apa yang kita tak minta, dapat banyak. Betul. Kelebihan dia, Ustaz.
Itu kelebihan istighfar Ustaz. Pasal bila istighfar ini sebenarnya kita ni dekat kita dengan Tuhan kan. Bila kita ada dosa kita makin jauh. Sebenarnya Allah nak bagi rezeki banyak kepada tuan-tuan tapi terhalang dengan dosa. Bila kita istighfar, ya, istighfar ada 3 pintu Ustaz ya. Satu daripada lisan, daripada hati dan juga dari segi perbuatan. Tiga-tiga kena laksanakanlah. Mesti astagfirullah di lisan, kemudian hati pun rasa ya Allah aku ni sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, aku tahu ya Allah ada kekurangan. Dia kena datang daripada hati, bukan sekadar daripada mulut sahaja. Maka bila dah daripada hati itu kita pun rasa saya nak baikilah kan, saya nak baiki hubungan saya dengan anak saya, hubungan saya dengan Allah, hubungan saya dengan suami, dengan isteri, maka kita ambil tindakan, itu namanya istighfar juga ya. Tapi mulanya dengan daripada mulut, daripada hati kita. Maka bila kita buat begitu, dosa makin kurang, maka rezeki makin lagi tambah. Itu sebabnya bila dalam ayat ini qaribum mujib, qarib ini perkataan yang Allah gunakan pada ayat 186 surah Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini dekat. Jadi Allah nak jawab, tapi ada orang yang bila Allah nak jawab terhalang disebabkan oleh dosa yang ada. Jadi solusinya istighfar Ustaz. Ya. Macam ada 3 in 1 Ustaz. 3 in 1. Istighfar, satu dosa diampun, minta dosa ampun. Yang kedua, kita berzikir kepada Allah, ingat Allah Subhanahu taala. Yang ketiga tu mencurah-curah rezeki dalam Quran sebut macam-macam Ustaz. Macam-macam. Ya, jadi pendek je istighfar ini tapi dia amat powerful. Ya, yang harapnya tuan-tuan kita banyakkan istighfar sambil-sambil kita mendengar, sambil driving sekarang ke masak selepas ini, sambil itu banyakkan istighfar. Subhanallah, tuan-tuan akan nampak kesannya ya semerta tuan-tuan ya, semerta. Kerana apa? Kerana ini adalah janji daripada Allah. Allah jadi dekat dengan kita dan Allah jawab apa yang kita inginkan. Dan tuan-tuan mungkin boleh berkongsi di ruang Facebook itu pengalaman-pengalaman kalau sudi ya, mungkin itu memberi inspirasi kepada ramai di kalangan yang mendengar sekarang ini. Dan ayat akhir 62 kita baca sekali lagi, ini adalah petunjuk bahawa sebenarnya Nabi Soleh ni orang baik Ustaz. Nama pun dah soleh ya, tetapi macam mana dia sampai menjadi harapan bangsa. Kita baca ayat 62. Silakan. Jom kita baca ayat 62. Auzubillahi minasyaitonir. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا في شك مما تدعونا إليه مريب. صدق الله. Surah Al-Azim ayat 62 ini menjelaskan kaum Nabi Nuh ataupun Nabi Hud ini ya, Nabi Saleh ini, mereka kata kami ini sebenarnya selama ini menaruh harapan pada kamu ya, qad kunta fina marjuwa qabla hadha, tetapi sekarang ni kamu dah cakap macam ni menyebabkan kami jangan menghambakan kepada Tuhan selain daripada Tuhan. Apakah respon daripada Nabi Saleh bila orang taruh harapan kemudian mereka menyatakan kekecewaan? Itu kita akan sambung insya-Allah pada hari esok ya, bila kita baca ayat ataupun halaman 229 membawa pada resolusi kita pada hari ini. Kita perhatikan yang pertama, jika dihina kita kuatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lawan tetapi kuatkan kebergantungan pada Allah. Yang kedua, mohon perlindungan hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita perlu taati pemerintah yang taat pada Rasul.